Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kami kumpulan yang ke-9 akan membentangkan tajuk mengenai persoalan motivasi dan pembelajaran di bawah tajuk psikologi pendidikan. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya, kemudian rakan-rakan saya. Jadi nama saya Muhammad Fudail bin Abdul Hamid dan rakan saya Muhammad Haikal Lokman bin Adam dan yang ketiga Muhammad Syariah Halimi bin Abdul Rahim. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada persoalan, iaitu bagaimanakah faktor sosial dalam teori pembelajaran sosial boleh mempengaruhi pencapaian akademik dan motivasi pelajar pemalu. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh seorang guru ataupun seorang pendidik untuk membantu pelajar seperti ini dalam kelas? Kita pergi kepada contoh, iaitu Arkanji ini merupakan seorang murid yang pemalu dan sering mengelakkan diri daripada menjawab sebarang pertanyaan daripada guru di dalam kelas. Okey, seterusnya kita pergi. Apakah itu faktor sosial? Faktor sosial dalam psikologi pendidikan ini merangkumi semua elemen sosial di persekitaran seseorang pelajar yang memberi kesan terhadap persepsi diri, tingkah laku dan proses pembelajaran mereka. Jadi faktor-faktor ini boleh membentuk keyakinan diri, motivasi, cara berinteraksi dengan orang lain dan prestasi akademik pelajar. Jadi oleh itu penting untuk memahami bagaimana faktor sosial ini saling berkait dalam membentuk perkembangan psikologi pelajar agar kita dapat menyediakan sokongan yang tepat untuk membantu mereka berkembang dalam persekitaran yang positif dan sihat. Keluarga. Keluarga merupakan salah satu faktor sosial dalam memberi motivasi dan pembelajaran seorang murid. Pelajar yang pemalu mungkin kurang mendapat sokongan emosional yang diperlukan untuk membina keyakinan diri sekiranya keluarga memberi dorongan yang positif dan memahami pelajar ini lebih berpeluang untuk mengatasi rasa malu mereka dan meningkatkan pencapaian akademik. Yang seterusnya, persekitaran sekolah. Dalam persekitaran sekolah, guru dan rakan sebaya memainkan peranan penting. Jika seorang pelajar pemalu tidak mendapat sokongan yang mencukupi dari guru atau berasa terasing dalam kalangan rakan sebaya, dia mungkin tidak berani untuk menyuarakan pendapat atau bertanya apabila tidak faham. Sebaliknya, jika pelajar diberikan ruang yang selesa dan tidak dihukum apabila melakukan kesalahan, mereka lebih cenderung untuk mencuba dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang seterusnya, rakan sebaya. Interaksi dengan rakan sebaya juga memainkan peranan besar. Jika pelajar pemalu dikelilingi oleh rakan-rakan yang mendukung dan menggalakkan, mereka mungkin lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang seterusnya, boleh meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Sebaliknya, jika mereka sering diejek atau merasa terpinggir, ia boleh menjejaskan pencapaian akademik mereka. Okey, baik. Saya akan teruskan perbentangan ini dengan langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru untuk membantu pelajar yang pemalu di dalam kelas. Okey, kita sedia maklum, kita mempunyai pelbagai jenis lapisan pelajar ataupun pelbagai berlainan personaliti setiap pelajar. Ada apa yang dimaksudkan pelajar pemalu ini ataupun bahasa yang popular di kalangan kita adalah berkaitan dengan pelajar yang introvert. Okey, pelajar introvert ni dia mempunyai satu sifat yang pemalu dan kurang bergaul dan tidak berani untuk mengedepankan diri. Okey, jadi bagaimana untuk kita atasi langkah-langkah sifat pemalu seseorang pelajar ini supaya dia berani untuk ke hadapan dan dalam masa yang sama dia berani untuk menonjolkan diri
kelebihan yang ada pada dia sebenarnya. Okey, baik, kita tengok yang pertama adalah dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyokong. Okey, baik, ini adalah tugas siapa? Tugas guru tu sendiri. Guru perlu mewujudkan persekitaran yang menyokong pelajar tersebut. Bagaimana untuk kita laksanakan langkah ini adalah guru perlu menjadi ataupun menyediakan tempat yang selamat untuk pelajar ini merasakan diri dia selamat untuk berkongsi ataupun untuk mengedepankan diri dia. Maksudnya apa? Kalau pelajar ni menjawab soalan, andai kata dia salah, dia tidak digelakkan oleh rakan-rakan dia. Jadi guru perlu memainkan peranan untuk mewujudkan pembelajaran yang inklusif, yang mana dia pelajar ini, yang pemalu ini boleh merasakan diri dia selamat dan tidak akan diejek apabila tersalah jawab ataupun salah dalam memberi jawapan. Okey, baik, yang kedua adalah memberi sokongan emosional dan sosial. Yang pentinglah kita kalau ada rakan-rakan, atau kita ada rakan-rakan kita yang pemalu, kita perlu berikan sokongan emosional ataupun sosial. Kita perlu bagi dia motivasi untuk dia berani untuk ke hadapan menonjolkan diri. Okey, yang ketiga adalah meningkatkan kemahiran komunikasi dan interaksi. Kita kena binakanlah, kita kena bimbing pelajar tersebut untuk pandai berkomunikasi ataupun pandai untuk berbicara di hadapan ataupun di hadapan khalayak ramai lah. Yang seterusnya, yang keempat adalah memberi pujian dan penguatan positif. Kita kena sentiasa, pelajar-pelajar yang pemalu ni, kaedah kita adalah kita kena sentiasa memberikan pujian yang positif. Contohnya, bagus awak jawab soalan tadi, cikgu suka dengan awak. Kita rapatkan diri kita. Tapi yang terlalu rapat, bahaya. Kita rapat sebagai batas kita sebagai seorang guru dan batas dia sebagai seorang murid. Jadi saya rasa cukup setakat ini untuk pembentangan kami. Kami akhiri dengan sekian, terima kasih. Teknik Kampus Teknik Pendidikan Tinggi Terbang Tinggi.